Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Fiqh Sunnah dari Imam Syafi'i, ataupun kitab sebenar bukan nama Fiqh Sunnah. Nama kitab sebenarnya At-Tadhhib fi Adillatin Matan Rajah wa Taqrib. Syarah bertahqiq di bawah dalil lah, bawah dalil bagi kitab Matan Abi Syuja' Matan Rajah wa Taqrib, ringkasan fiqh mazhab Syafi'i, yang belajar habis sekolah-sekolah Arab di Mesir ke, di sekolah Arab di Pahang ke, di sekolah Yayasan Islam Kelantan ke, sekolah-sekolah Arab kajian negeri ni, dia belajar kitab ni lah, Matan Taqrib. Jadi ringkasan kitab tu tak ada dalil mana, tapi sekarang ni kitab ni dia bagi dalil lah. Tahqiq kitab Matan Rajah tu panggil Tadhhib. Tadhhib fi Adillatin Matan Rajah wa Taqrib. Okey, kita pergi bab seterusnya dalam bab taharah lagi. Bab bersuci lagi. Sunat yang ketujuh dah. Sunat wudu. Sunat dan perkara wudu ambil sembahyang ni apa sunatnya dah? Sunat wuduk tu ada 10. Dan kitab Matan Taqrib ni sebut 10 perkara sunat dalam kita ambil air sembahyang, ambil wuduk. Pertama, baca basmalah. Bukan rukunnya sunat, tapi mazhab Hanbali wajib. Tahu rukun wajib tapi dosa dah. Tapi kita ni sunat saja dah. Bismillah ni sunat. Imam Nasa'i jilid 1 muka 61 meriwayatkan dengan sanad jayyid, sanad yang bagus dan kuat lah, jayyid ni lah, yang baik, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika para sahabat mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak menemukannya. Tak temu air dah. Sahabat cari air untuk berwudu, ambil air sembahyang, tak ada air, tak jumpa air. Melihat itu Rasulullah bertanya, apakah di antara kalian ada yang memiliki air? Ramai-ramainya ada bekas air ke, botol air ke. Maka seorang sahabat datang membawakan sedikit air dan Rasul meletakkan tangannya dalam bekas air itu. Saya bersabda, tawaddu'u bi bismillah. Artinya berwuduklah kamu semua dengan membaca bismillah. Tiba-tiba aku melihat air memancar-mancar dari celah-celah jari beliau, sehingga tidak kurang dari 70 orang sahabat dapat berwuduk. Tak ada bekas air sini. Bekas air ni, botol air ya, kecil lah. Nabi ni sahabat tak ada air, nak cari ambil air sembahyang, Nabi pegang jari Nabi tu masuk celup sikit je air dah. Lepas tu Nabi tuai tu apa orang ambil air sembahyang, 70 orang ambil air sembahyang, air tak berkurangan sedikit pun. Mukjizat Nabi lah. Ni antara mukjizat Nabi dah. Dilalah dalil yang ambilnya tawaddu. Fi'il ammah. Dia kata berwuduklah kamu bi bismillah, dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bismillah saja pun cukup. Bismillah saja cukup. Tak perlu dah Ar-Rahman Ar-Rahim nak baca. Tak apa, tapi bismillah tu cukup dah, sunnah. Bismillah, basuh muka, basuh tangan, ikutlah dah. Bermula dengan bismillah. Timbul masalah pula tandas. Kalau ambil sembahyang pahit ni tak apa dah. Ambil sembahyang di tandas. Itu masalah. Sekarang ni banyak tandas ni bersekali dengan mandi, ambil sembahyang situ belakang ada tandas. So tandas tu dah. Kalau tandas tu buat bilik suku, tandas untuk begok kecil tu suku, luar tak ada pahit, okey dah, tak ada masalah. Walaupun dalam bilik besar dah, macam betul mabuk lah, asrama awak tu. Kalau sing air pahit luar ada, kalau betul-betul tepat begok kecil tu dalam jambil, dalam bilik je, tutup pula, tu tak ada masalah. Boleh baca di luar sikit, boleh baca bismillah. Tunggu masalahnya capur dah. Capur. Jadi yang baiknya kita masa nak ambil sembahyang kata bismillah di luar aja. Lepas tu masuk cepat-cepat ambil sembahyang. Satu cara dah.
Tu caranya. Kalau tandah yang sekaligus lah. Baca bismillah tu sekali doa tentang tandah, bismillah tu masuk tandah kan. Ambil semai cepat-cepat, keluar cepat-cepat. Atau lagi, satu lagi yang dibenarkan dalam mazhab kita baca bismillah dalam hati. Untuk tandah gitu kan, baca bismillah dalam hati. Jangan kita baca bismillah sekali dengan tandah air kecil, tidak baik lah. Tidak molek dah. Secara umumnya tidak haram, makruh. Tak molek dah. Okey. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bekas air. Cara orang ambil semai dulu, dia ada panggil apa, air bekas. Macam kita dah dekat tung kita air ke, baldi ke. Jadi dia bekas air gitu, dia ambil semayang dulu ni, dia basuh, dia tuai sikit, air basuh tangan dulu. Lepas tu baru tangan dia jadi macam cetung tangan cetung, buat basuh ambil, basuh muka. Ambil, basuh tangan Jadi macam kodok. Tak timbul air mustakmal ke apa, tak timbul dah. Bahkan kalau kita tengok dalam internet, kalau cari internet, ada ustaz buat demonstrasi ni, cetung air. Yang ambil air paip, dia coba cetung, niat basuh mula-mula basuh tangan, lepas tu niat tangan ni sebagai cetung lah, bukan ambil semua. Jadi ambil basuh muka, ambil basuh tangan, ambil basuh tangan ni, ambil basuh kepala, ambil basuh kaki dah. Jadi tidak jadi mustakmal walaupun air tu bekas kecil dah. Kena faham. Jadi sebelum kita celup dalam bekas tu, boleh basuh dulu dah. Tuai sikit ke, basuh dua tangan tu, baru kita boleh jadi bekas tangan kita, jadi bekas cetung baik dah. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Jadi sunat, bukan wajib, bukan rukun. Sunat saja tapi besar lah. Kepentingan kita kumur dah. Kita kumur, dan hadis ni ada cara macam serentak. Ambil mulut, masuk sebahagian mulut, sebahagian hidung. Lepas tu hembus, payuh dah. Kita payuh orang Melayu ni. Kalau payuh boleh buat suku-suku lain-lain lah. Sekali mulut, komuk. Sekali hidung, komuk dah. Hembuskan. Tapi ikut cara dia, ikut dalam hadis tu macam serentak dah. Buat 3 kali lebih baik dah. Berkumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur mencuci mulut, istinsyak mencuci hidung kita dah. Tai-tai hidung, lebih-lebih hidung kita ni, cuci hidung kita, kita istinsyak, masak air dalam hidung, keluarkan air dalam hidung ni. Kita panggil istinsyak, dia panggil. Dalam hidung kita pun banyak kotor dah, hinguh dah, tai hidung dah. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Ni ikut mazhab kita sunat. Kita cerita dah, ikut hadis tak ada Nabi sapu sikit gini. Sikit gitu tidak dah. Kita sapu, Nabi sapu seluruh kepala. Kalau sikit kena rambut depan pun, dia sapu seluruh kepala juga dah. Jadi kalau kita piuh, tak payah, tak pakai serban dah. Kita pakai piuh atau tak pakai piuh macam awal ni, sapu seluruh kepala lebih baik dah. Bukan basuh, bukan air, ambil air banyak basuh jeruk, tidak dah. Apa air melekat di tangan saja, kita sapu kepala itu dah. Gitulah lebih kurang. Mengusap seluruh kepala ni sunat ikut mazhab kita dah. Tapi ada yang kata wajib. Gitulah. Dalil dari keempat sunnah terakhir yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini 134, Muslim nombor hadisnya 235. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi orang tanya Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi ni, cara Nabi berwuduk. Beliau meminta dibawa ke satu bekas air, bekas air kecil lah, bukan bersih besing roti besar, kecil ni. Bekas air dan berwuduk seperti wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula beliau mengalirkan air dari bekas ke tangannya. Dia rebus sikitlah, berdi sikit, rebus basuh tangan dia. Lalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ada. Dia tuai air ni kalau berdi, kita berdi lah. Kita sengging sikit dah. Supaya tu air sikit, basuh tangan. Basuh tangan 3 kali. Lepas tu baru tangan tu dah dia buat
cedok. Buat cedok, basuh muka. Dan sebagainya. Okey, mula-mula beliau mengalirkan air dari bekas ke tangannya lalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bekas air, dilanjutkan berkumur-kumur. Ambil air itu buat kumur dulu. Istinsyak. Nah, istinsyak air masuk dalam hidung. Istinsyak keluar air daripada hidung. Dilanjutkan 3 kali ya, 3 kali ya buat dia kata sini. Lalu mengambil air dengan tangannya dan membasuh wajah 3 kali. Ambil air dengan tangan yang bekas tu, basuh muka 3 kali. Membasuh kedua tangan sampai siku 2 kali. 2 kali. Tadi muka 3 kali. Lepas tu tangan 2 kali, bukan 3 kali. 2 kali tangan. Ada. Kemudian memasukkan tangannya, mengambil air dan mengusap kepalanya. Sekali ya, kita sebut. Maksudnya sekali ya, sapu kepala ni tak perlu 3 kali sebenarnya. Daripada awal buat seleh-seleh ni 3 kali. Baik awal buat sekali, air dekat tangan, sapu kepala, tarik depan. Lebih baik itu hadisnya tak pernah sebut 3 kali kepala. Tapi pentingnya seluruh kepala dah. Lebih baik dah, begitulah. Beliau memulai mengusap kepala beliau ke arah depan, lalu ke belakang. 1 kali, diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai buku tadi. Begini ya, 1 kali kata dia. Kita cerita tarik depan. Ada hadis tarik depan pula, minta kita tarik belakang. Nah, sekali. Basuh kedua kaki sampai buku tadi. Jadi bilangnya ni tidak makruh kan. Awak nak basuh 2 kali, kau sekali, kau dah. Tidak mesti 3. Tidak mesti 3. Setengah ada ustaz-ustaz kata makruh, tidak makruh. Nah. Kadang-kadang kata makruh sekali, betul. Tak makruh. Makruh ni tak ada pahala. Tak ada. Banyak hadis cerita Nabi pernah buat sekali, 2 kali, 3 kali, macam-macam dia buat. Tapi kepala tak ada sebut lebih daripada 3 sekali. Okey, mengusap yang kelima sunat dia. Mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air baru. Mengikut mazhab kita ambil air lain. Mazhab lain ni kepala tu sapu air tolong telinga dah. Tapi mazhab Syafi'i ni ambil air lain baru sapu telinga dah. Itulah. Imam Tirmizi hadis nombor 36 meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu dan beliau mensahihkannya. Ia berkata bahawa Nabi SAW mengusap kepalanya, usap kepala dia dan keduanya dan kedua telinganya bahagian luar dan dalam. Ini tak sebut usap kepala lepas kedua telinga bahagian luar dan dalam. Ni dalam, ni luar dah. Ni luar dah. Tak sebut air lain. Imam Nasa'i jilid 1 muka 174 mengeriwayatkan Nabi mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Bahagian dalam menggunakan kedua jari telunjuk, sedangkan bahagian luar dengan kedua ibu jari. Luar bagi ibu jari. Ada. Lebih kurang gini dah. Bahagian dalam ni, gitu dah. Nak cuci. Okey. Imam Al-Hakim jilid 1 muka 101 meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu tentang tata cara Nabi wuduk. Nabi SAW berwuduk, dia berkata bila berwuduk dengan mengusap kedua telinganya dengan air baru. Ini dalil. Mazhab kita pakai dari mana? Tadi ada. Mazhab lain pakai dalil tak ada dah. Tak sebut air lain. Dalil ni Imam Al-Hakim ni. Mustadrak Al-Hakim tu lah. Dia kata beliau berwuduk dengan mengusap kedua telinganya dengan air yang baru. Bukan bekas air mengusap kepadanya. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata hadis ini sahih. Hadis ini kuat sahih. Zahabi kata sahih. Jadi sapu kepala sudah, pertama air lain sapu telinga dah. Ikut mazhab kita air lain. Bukan sama dah. Okey, yang keenam sunat apa lagi sunat? Yang keenam menyela-nyela janggut yang tebal. Janggut tak tebal puasa gitulah. Kalau janggut tebal, janggut tak tebal atau
sapu lah kuat sikit dah. So, dia jadi wajib pula. Kalau nipis nak, kalau tak tebal, celah sunat lah. Maksudnya tidak wajib. Kalau janggut tebal tidak wajib sampai ke kulit dagu. Sunat. Jadi kita sedar tu, kalau kena, tak kena, tidak wajib. Kalau janggut tebal payuh nak sampai ke kulit dagu ni payuh lah. Sukar. Jadi tidak wajib lah. Setengah orang kata, payuhnya ambil semaya janggut tebal. Tidak wajib, sunat je. Sela-sela janggut sunat. Abu Daud, Sunan Abi Daud, kita hadis Sunan Abi Daud, hadis nombor 145. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu dia berkata, bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengambil air dengan kedua telapak tangannya dan menaruhnya di dagu. Ambil air telapak tangan, air telapak tangan menaruh di dagu seraya bersabda dah. Beginilah. Hakadha amarani Rabbi azza jalla. Demikianlah Rabbku azza jalla memerintahku. Jadi air tu tak ada sapu dah. Dari Nabi kata tu Rabbku suruh gitu. Tapi Az-Zahabi surah itu tidak kata wajib lah. Dia tidak anggap wajib lah surahan tersebut. Hadis ni dalil kata sunat saja lah. Yang ketujuh, sunat apa lagi? Membersihkan sela-sela jari, tangan dan kaki. Gosok sikit dah. Bukan basuh atau gitu, gosok sikit dah. Laqid bin Sabrah radhiyallahu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, beritahulah aku tentang wudu. Beliau ni Laqid bin Sabrah, sahabat Nabi ni radhiyallahu menjawab, asbigh wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Artinya sempurnakanlah wudu. Wudu tu sempurna, rata molek dah. Maksudnya kita gosok, kita pelebih, kita gosok kau dah. Kita pelebih sikit kau dah. Tu panggil sempurnakan wudu. Bersihkan sela-sela jari. Maksudnya sela-sela jari celah-celah ni kita gonyol sikit dah. Kita gonyol tu sunat lah. Kita gonyol sikit. Sela-sela jari, lakukanlah istinsyak sekuat mungkin. Masuk air dalam hidung ni. Waktu ambil sungguh-sungguh air dari hidung ni. Maksudnya kita buang kotoran dari hidung. Maksudnya kuatkan buang kotoran dari hidung. Kecuali puasa tidak sunat. Takut masuk air padan lah. Tidak sunat lah. Sunatnya ketika biasa-biasa tidak boleh kita air kuat dari hidung dan sembuh kuat-kuat. Supaya keluar kotoran-kotoran dalam hidung lah. Hadis Abu Daud dan Tirmizi berkata hadis ini sahih. Okey, sunat ke-8. 10 kali kita sebut ni lah. Mendahulukan bahagian kanan kiri. Kalau kita basuh tangan dah, tangan ni, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Saya dulu pernah aku dengar cerita. Dia dengar cerita ustaz cerita. Orang Mu'allah, perkim lah. Dia masuk Islam, semangat Islam kuatlah dah. Mula-mula masuk Islam dia balah pokok dia dah. Dia kata mung salah tak ikut tertib. Tangan kanan dulu, mana boleh tangan kiri. Dah, dia tak belajar lah. Dia baru masuk Islam lah. Jadi tangan kanan, kalau kita basuh tangan kiri, lepas tangan kanan, soft lagi. Bukan tak ikut tertib tu. Tertib hak jadi rukun tadi. Muka dulu, baru tangan tu baru rukun lah. Tapi kalau tangan kanan kiri tidak rukun, dipanggil sunat. Kita basuh tangan kiri, kita basuh tangan kanan, kurang pahala. Sunat tak boleh. Lebih sunatnya, sunat tangan kanan dulu, baru tangan kiri kan. Itu maksudnya. Okay, yang ke-8, mendahulukan bahagian kanan daripada kiri. Imam Bukhari hadis 140 meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berwudu. Ibnu Abbas wudu dah. Lalu beliau mengambil secedok air dan membasuh tangan kanannya. Mengambil secedok air dan membasuh tangan kirinya, mengusap kepala, mengambil secedok air dan membasuh kaki kanannya dan membasuh kaki kirinya. Kemudian beliau berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Nabi wudu macam tu dah. Tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan dulu baru tangan kaki kiri lah. Sunat tidak jadi wajib dan rukun. Okay, yang ke-9, membasuh sebanyak 3 kali. Sunat bukan wajib dan bukan makruh kalau kurang daripada 3 kali. Sunat, lebih sunat kan.
Imam Muslim hadis nombor 230 meriwayatkan bahawa Uthman radhiyallahu berkata, maukah kamu aku ajarkan tata cara wuduk Rasulullah SAW? Lalu beliau berwuduk 3 kali. Dah. Jadi lebih sunat lah. 2 kali pun tak apa, sekali pun tak apa, tapi lebih afdal, lebih besar pahala kita gosok 3 kali, basuh tangan 3 kali. Nah. Basuh muka 2 kali. Kepala tu sekali jugalah. Nah, tak perlu 3 kali dah. Okey, yang ke-10. Berkesinambungan. Maksudnya muallaq. Yang ini basuhan sebelumnya tidak kering sebelum melakukan basuhan berikutnya. Kita basuh muka. Kita basuh muka di asrama nah. Kita pun jalan kaki, mai sini kering di muka. Mau basuh tangan dah tangan dah. Contohnya air di asrama tu habis air. Basuh muka tak ada air dah. Payah dah. Kita pun mari jalan kaki. Mai jalan kaki 10 minit masa apa dah. Kering habis dah. Waktu basuh muka. Basuh tangan pula, basuh kaki. Sah tak sah? Sah lagi dah. Tapi kurang sunat lah. Sunatnya berterusan. Betul lalu, sudah lalu dah. Lepas basuh muka, basuh tangan lalu dah. Dalilnya adalah mengikuti sunnah-sunnah yang telah diterangkan pada hadis-hadis terdahulu dah. Buat teguh. Bukan basuh muka tangan, tinggal. Jalan kaki main sini, bawa basuh kaki tu. Nah, tu kurang sunat lah. Kurang baik, kurang afdal. Okey. Perhatian setiap nas yang menjadi dalil berwuduk secara zahir memberi pengertian bahawa hal tersebut wajib diikuti. Sekali tengok Nabi kata dah, tawaddu bi bismillah. Berwuduklah kamu macam Nabi suruh. Asal-asal wajib dah. Nabi suruh baca bismillah kalau kita ambil wuduk. Hanya saja yang membuatnya tidak wajib ialah kerana kewajipan wuduk telah dibatasi dalam ayat Quran surah Maidah ayat 6. Dan dalil yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu saat ini khawatir akan menjadi perbahasan yang panjang. Begini nah. Mazhab Hambali bismillah tu tak tahulah rukun ke wajib. Mesti baca bismillah dah. Mazhab kita bismillah tidak wajib sunatnya. Sebab apa? Dalam Quran tak sebut. Dalam Quran tak sebut dah. Dalam Quran sebut macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tu dah. Nah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dah. Tu dah. Ada sebut baca bismillah. Ada sebut apa? Qom istinsyak. Tak ada dah. Jadi itu sebab dia kata tidak wajib dah. Jadi sekadar sunat lah. Okey, yang ke-8 lah, perkara keterangan tambahan. Okey, setelah kita ambil sembahyang sudah, wuduk sudah, setelah wuduk disunatkan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sentiasa bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon keampunanmu dan bertaubat kepadamu. Himpunan doa di atas diambil dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nombor 234, Mustarmizi 55 dan Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi. Situ ada tepek, situ ada tampan. Ada. Jadi doa ni ada hadis tu cerita kita baca doa mana tak ada. Dia kata dibuka 8 pintu syurga dah. Besarlah. Jadi kita ni rugilah kalau kita tak baca doa lepas ambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Masuk. Sekat tu pun tak apa dah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Tambah sikit.
Lepas tu tambah lagi hadis lain pula ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pun dipanggil tasbih kafaratul majlis. Lebih kurang. Tasbih kalau kita baca tasbih ni, kita nak tutup majlis molek bacanya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ni. Ni pun kita molek baca lepas ambil air sembahyang dah. Salah fadilah dia dah. Bila tu ada qada yang amat tak ingat dah. Ada sebutlah habis bab wudu. Kita pergi pula tata cara istinja, bersuci. Kesembilan dah. Istinja. Bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar adalah wajib. Bukan sunat. Wajib dah. Yang lebih utama bersuci menggunakan beberapa buah batu dilanjutkan dengan air. Ni payah. Batu kita dia cerita negara Arab dah. Air kurang. Dia guna batu dulu, baru guna air. Kadang-kadang guna batu saja dah. Okay, sekarang ni toilet. Di hotel ke, di tempat Jepun ke mana, ada tisu saja. Boleh guna tak? Topek. Kata Cina topek dah. Cina guna tisu. Boleh tak boleh? Boleh nak istinja dengan tisu ni boleh. Cuma kita ni berasa tak cuci dah. Budaya kita berasa tak cuci. Tapi kalau dia cukup dia yakin suci 3 kali ataupun lebih daripada 3 kali tu pada dah. Nah, paling kurang 3. Lebih lagi atas yakin ni. Cuci dah, dimaafkan. Kalau ada sikit banyak dimaafkan dah. Ni jangan jadi was-was lah. Kita ni orang Melayu pelajar guna air ya. Kadang-kadang was-was lah dah, sikit-sikit najis. Sikit-sikit takut keluar sikit air kecil najis dah, takut najis. Dan kita basuh dah kemaluan kita ke punggung kita ke, boleh fikir dah. Kemaluan biasa takut keluar sikit tak sedap cara, tu was-was. Kalau kita lepas kencing ke apa, kita basuh dah lah. Kita nak ambil sembahyang, kita renjihkan kuasa air tu. Apa Nabi ajar kita dah. Supaya kalau nampak air capu dah. Dimenangkan air banyak dah. Tak perlu timbul was-was. Jangan mengaji fiqh jadi was-was. Tu bukan fiqh lah. Tu mengaji pondok anjing lalu dah. Dia korek patatan. Tak perlu. Nabi, masjid Nabi tu anjing lalu dalam masjid. Dalam hadis saya ada buat. Nabi tak ada pun bicara kena mengaji bukan lazim siapa. Tak ada. Nah, kita jangan payah dah. Jangan kita menyusahkan agama. Dalam agama kita ni jangan jadi was-was, jangan melampau dah. Jadi boleh juga dengan hanya menggunakan air saja atau 3 buah batu saja. Boleh guna tisu saja, tak apa. Yang baik tisu, sapu-sapu tisu, lepas tu guna air dah. Baiklah. Dengan syarat boleh membersihkan tempat keluarnya najis. Syaratnya cuci tempat najis. Apabila hanya ingin memilih salah satu saja, maka memakai air tentu lebih utama dah. Kalau nak pilih satu, air lah lebih utama dah. Gitu dah. Tapi tempat-tempat tertentu payah air dah. Imam Bukhari hadis 149, nombor 149, Muslim nombor 271. Beriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW pergi buang air. Maka aku dan seorang sebayaku membawakan air dan sebilah tombak kecil. Lalu beliau memilih bersuci dengan air dah. Tombak tahu lah. Tombak cuci gana dah. Tapi dia pilih air dah maksudnya. Kalau ada tisu dan air, pilih air dah. Imam Bukhari nombor hadis 105 meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah pernah buang air besar. Beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 buah batu untuk dipergunakan bersuci. Jangan kita pelakih setengah kita dah. Siapa ni tisu topek dah, Cina dah. Ada Cina ni dah. Sebab sapu dengan tisu. Nabi pernah sapu dengan batu dah. Sebabnya payah ni. Jadi kita pun jangan pelakih lah. Sapu tisu pun kalau dia sapu baik-baik, sapu bersih okey lah kan. Tapi dengan air jauh lebih bersih lagi tu lah. Abu Daud nombor hadis 40 dah. Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u anhu."
Artinya apabila seseorang dari kalian, daripada kamu ni pergi buang hajat, hendaklah dia membawa 3 batu. Dia dapat dia gunakan untuk bersuci. Ambil 3 batu, 3 tisu, 3 batu, 3 tisu dah. Paling kurang lah tu. Dia guna untuk bersuci. Sungguhnya 3 batu tersebut telah cukup untuk membersihkan. Cukup dah 3 batu ke 3 tisu ni pandai. Nah, cukup. Dimaafkan, ada sikit-sikit tahid ke. Nah, sikit-sikit ada, dimaafkan. Kau timbul orang semua tak cuci lagi, tak timbul, dah dimaafkan. Cuma nak bersih lagi buatlah. Nah, cuma paling kurang dah. Batu bersih setengah mana batu. Dengan tisu jauh lebih baik tisu ni. Guna batu, orang Arab dah benda air payung, air sukar dah. Jadi guna batu pun cuci. Jadi jangan kita ni jadi orang Melayu jadi was-was pula setengah nak. Okay, yang serupa dengan batu dan boleh dipakai untuk bersuci adalah setiap benda padat yang bersuci seperti kertas lain, kertas tisu ke apa boleh kan? Nah. Benda yang maksudnya tidak bukan cecair nah. Benda yang macam kertas boleh nah, tisu lebih baik berbatu. Okey, Abu Daud nombor hadis 44, Tirmizi 3099 dan Ibn Majah ni 307. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayat berikut ini turunkan kepada penduduk Quba. Quba ni Masjid Quba ni. Masjid yang mula-mula sebelum Nabi sampai ke Madinah. Jadi penduduk Quba tu lah. Jadi dalam hadis disebut, dalam Quran disebut, fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat Taubah ayat 108. Beliau baginda SAW terus menjelaskan, mereka penduduk Quba selalu bersuci dengan air. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memuji mereka. Kalau air banyak macam tempat kita ni, alhamdulillah, mau nak guna air lah. Tetap air lebih baik. Quran sebut nah, puji penduduk Quba kerana dia suka bersuci dengan air. Orang Arab lain, Madinah ke Mekah ni guna batu banyak kan. Dah. Dia suci sikit-sikit sajalah. Apabila sedang membuang hajat di tempat terbuka, hendaklah jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ni khilaf banyaklah. Kita tandas kita ni menghadap kiblat atau tidak nah. Jadi kalau tempat tertutup ada khilaf, ada beza pendapat. Secara umum mazhab kita kata boleh. Tak kira lah menghadap atau menghadap, dimaafkan. Tapi kalau tempat terbuka dah, kita berak kencing tepi jalan ke apa dah. Dah. Naik highway tu sakit perut nak kencing ke apa dah. Berhenti tepi jalan. Nak menghadap tu tempat tu tidak tertutup mana dah. Janganlah kita kencing ke, berak ke menghadap ataupun membelakangi kiblat. Biar tak menghadap kiblat lah, tidak membelakangi kiblat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 336 dan Muslim 264 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Artinya apabila kamu buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi hendaklah ia menghadap timur atau barat. Rasulullah SAW menyuruh menghadap timur atau barat kerana posisi kiblat saat itu berada di sebelah selatan baginda. Jadi Madinah ni di atas, Mekah bawah, Madinah utara, Mekah selatan. Jadi Nabi tak pergi menghadap ke utara atau selatan. Sebabnya Madinah dari atas, Mekah bawah. Tu Nabi suruh menghadap ke timur barat. Sebab Madinah di atas utara. Tapi kalau kita terbalik, timur tu Mekah kan. Utara selatan tidak menghadap kiblat, kita kena menghadap antara utara selatan dah. Gitulah. Larangan itu khusus untuk buang air dilakukan di tempat terbuka. Dalil khasnya khususnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 148, Muslim hadis nombor 266 dan lain-lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah memanjat rumah Hafsah untuk suatu keperluan.
Ketika itu aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat menghadap negeri Syam. Jadi ini dalil. Sahabat ni tak tahulah terngita ke apa dah. Ataupun pisah ngita dah. Dia panjat rumah Hafsah tiba-tiba nampak dah. Bukan nak ngita, nak ada hajat keperluan lain. Tiba-tiba nampak Nabi sedang buang hajat. Dia masuk dia Syam. Membelakangi kiblat. Oh, dia cepat sikit je dia. Dia terlambat sikit. Larang berhajat menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka dah. Yang tidak dikhususkan untuk berhajat. Sementara hadis kedua difahami sebagai kebolehannya di tempat yang diperuntukkan untuk berhajat. Supaya kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan, namun hukumnya tetap makruh apabila dilakukan tempat yang tidak dikhususkan untuk berhajat meskipun tertutup. Gini nah. Jadi sunatnya tidak menghadap kiblat dah. Cuma hadis tadi dia panjat rumah tempat tertutup lah. Jadi tempat tu memang khusus untuk berhajat. Tandah lah kita kata dah. Tiba-tiba Nabi menghadap ke Syam utara membelakangi kiblat dah. Jadi Nabi buat tu tempat tertutup tanah. Ni hujah lah mazhab kita hujah begini lah. Dia kata tidak makruh kalau tempat tandah khusus dah. Tapi kalau tempat tu bukan khusus, bukan tempat begok kecil, tempat mandi contohnya nah. Ataupun kolah mandi dah. Kita nak kecil tu nak pacang mana? Tu tetap makruh. Mazhab kita tak kata haram, tetap makruh nah. Makruh kalau kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah. Walaupun tertutup sikit lah. Walaupun tertutup sikit tapi bukan khusus untuk kecil begok. Untuk mandi ke sebagainya. Sekat mana kita ni? Sikit lagi. Hendaklah menghindari buang air kecil dan buang air besar pada air tidak mengalir. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 281 dan lain dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW melarang kencing pada air tidak mengalir. Air takut tak boleh. Jika buang air kecil dilarang, maka buang air besar tentu lebih dilarang lagi. Dan larangan ini bermakna makruh. Tak kata haram lagi, makruh lagi. Namun Imam Nawawi berpendapat bahawa larangan tersebut bermakna haram. Kecil tempat tak mengalir air, begok tempat tak mengalir air ni, tinggal kecil takut lah. Bau hacing, jadi benda tu bukan makruh, haram. Imam Nawawi kata dah. Lihat syarah Muslim jilid 3 muka 1/7. Sikit aja nak sudah. Hendaklah menghindari buang air di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tempat orang berteduh. Buah orang nak kutip dah. Tiba-tiba dia begok situ, kecil situ dah. Jadi orang nak ambil bang dah. Imam Muslim hadis nombor 209 dan lain meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anaini." Qala wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Artinya takutlah kalian pada dua perkara yang mendatangkan laknat. Sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut ya Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang buat hajat di jalanan yang dilalui orang lain. Tepi jalan begok kecil kan. Berlalu bang kan. Tu guna laknat lah, apa sumpah. Natai mana begok kecil. Siapa dah sumpah lah anak macam-macam lah. Jadi haram lah situ kan. Tempat orang teduh. Wakah mana duduk, ada wakah dah. Ada orang kecil begok situ. Marah ada kucing begok kita marah dah. Allah, kucing mana tu. Orang lagi lah kita marah dah. Itu dua laknat. Itu tak boleh lah. Haram lah. Yang seterusnya, janganlah berhajat dalam lubang yang berada di atas tanah. Abu Daud hadis nombor 29 meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW melarang kencing dan lubang. Lubang takut lubang natai macam-macam lah ulama kata dah. Ada lubang ketika pacang kencing dia tu. Tak baik dah. Takut benda lain situ dah. Kadang-kadang jin pun ada. Yang seterusnya, janganlah berbual-bual ketika buang air kecil atau buang air besar. Hadis Muslim hadis nombor 370 dan lain meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawasanya ada seseorang lelaki melalui ketika Rasulullah SAW sedang kencing. Orang itu mengucapkan salam kepada baginda, tetapi baginda tidak membalas salamnya. Nabi tak balas salam ketika kencing. Tak boleh bercakap lah. Itu Nabi tak jawab salam. Abu Daud hadis 15 dan lain meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifaini an awratihima
yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala zalika. Artinya janganlah dua orang pergi melepaskan hajatnya sambil membuka aurat mereka bercakap-cakap. Sesungguhnya Allah SWT membenci hal itu. Tengah-tengah begok kecil tu buat dah. Jadi tak boleh lah ni. Ni tak anda kita sebelah-sebelah dah. Buat dah. Kalau tadi mana dah tengah-tengah begok tak boleh lah Korea adat dah. Boleh-boleh bang busuk tu cakap lagi dah. Jadi benda tu ada kata makruh lah secara makruh. Yang seterusnya hendaklah jangan menghadap atau membelakangi matahari atau bulan. Tadi kiblat ni. Ni matahari bulan pun tak boleh dah. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 1 muka 13 bahawa hadis-hadis mengenai masalah ini adalah dhaif bahkan batil belaka. Yang benar dan masyhur adalah kemakruhan menghadap saja bukan dengan membelakanginya. Al-Khatib bertutur dalam kitab Al-Iqna' pendapat inilah yang boleh dijadikan pegangan. Jadi makruh tu menghadap bulan ada bulan depan matahari depan kita menghadap kita pacang. Kecing ke berak ke menghadap. Tak boleh. Kalau belakang tak apa dah. Tapi kalau kiblat menghadap atau membelakangi kiblat tak boleh juga makruh. Okay, pada sekat tu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi